Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Harith bin Suwaid radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltu ala abdillah a'uduhu wa huwa marid fahaddatsana bihadisain, hadisan an nafsihi wa hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده أو كما قال. Hadis sahih rawahu Muslim. Seorang sahabat Nabi nama dia Al-Harith bin Suwaid radhiyallahu anhu. Dia kata, satu hari aku pergi mengunjung seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Di saat itu Abdullah berada dalam keadaan sakit, duk atas katil. Bila aku sampai, kata Al-Harith bin Suwaid ni, tak ada benda lain yang sahabat Abdullah ni abang waktu sakit tu, melainkan dia cerita kepada aku ada dua hadis ni tuan-tuan. Bila orang yang betul-betul dia pegang sunnah Nabi, betul-betul dia duk mengaji, waktu dia sakit dia tak ada duk meracau cerita benda yang tak cantik. Bila orang pergi mengunjung dia, orang pergi menziarahi dia, dia tak ada duk habaq. Dia kata, aku ni nampak macam tak apa nak lama dah. Dia kata, aku sakit, tak ada siapa pun duk main tengok aku, nak arak anak-anak pun, anak-anak duk jauh. Dia tak ada duduk beratus macam tu.
Dia tahu kata sakit tu mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia redha dengan apa yang Tuhan bagi dekat dia. Bila Al-Haris ni pergi rumah dia, tak ada benda lain yang menjadi topik untuk nak merehatkan kesakitan yang ada kat diri dia, melainkan depa ni cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haris kata, Abdullah mai cerita kepada dia tentang dua hadis. Hadithan an nafsi, satu hadis yang menceritakan tentang diri dia, tentang Abdullah ni. Wa hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu lagi hadis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, habaq kepada semua umum. Kata Abdullah, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdil mu'min min rajul fi ardin dawiyatin mahlikah. Dalam duk sakit ni dia habaq kepada Al-Haris. Dia kata, Haris, aku nak abang dekat hang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia habaq kata Allah Taala ni dia cukup seronok dengan taubatnya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan cukup suka. Bukan maknanya bila kita buat salah ni Tuhan suka buat salah, dah. Maknanya bila buat salah, dia sedar kata benda tu satu kesalahan yang menyebabkan dia rasa bersalah, yang menyebabkan dia ni bertaubat kepada Allah. Bila dia kembali kepada Allah, Tuhan ni cukup suka. Perkataan asyaddu ni makna dia dahsyat. Dahsyat ni apa? Maksud dia Tuhan cukup seronok. Kita buat salah, kita solat sunat taubat, habis-habis tu kita istighfar, astaghfirullahalazim dengan penuh penyesalan. Allah Ta'ala ni cukup seronok tengok hamba dia ni yang menyesal di atas segala kesalahan-kesalahan dia. Dia kata perumpamaan atas dunia ni apa? Seperti mana satu orang laki-laki yang dia ni mengembara satu orang fi ardin dawiyah mahlikah, satu gurun sahara, padang pasir. Dia bawa satu kuda, yang atas kuda dia tu macam-macam kelengkapan, duk mengembara atas padang pasir. Ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Atas unta, atas kuda dia tadi ni ada dengan makanan, ada dengan minuman, ada dengan kelengkapan harian dia. Dia bubuh semua atas unta dia, atas kuda dia tadi. Fanama, tiba-tiba dia berasa penat. Dia berhenti di satu RNR. Tak ada RNR lah tengah padang pasir ni. Dia tengok satu tempat, dia kata berhenti tak ni sah. Dia pun turun daripada tempat tu, tak cakap banyak. Fanama, dia tertidur. Bila dia tidur, fastaiqaz wa huwa dhahaban. Dia bangkit daripada tidur, dia tengok kuda yang bawa kelengkapan dia tu ruyuk tak ruyuk. Makna dia hilang, tak tahu pergi ke mana. Kacau lah. Macam kita tuan-tuan sekalian, dia ambil contoh semasa lah. Daripada Batang Jangguih ni, cuti satu Ahad, abang kat anak yang duduk di Ipoh. Abang kata ni ayah nak pergi rumah hang ni, adalah sikit buah cempedak apa semua ni, ayah dia ambil daripada dusun. Kita pun tuan-tuan sekalian start daripada Batang Jangguih sampai di RNR Jurum, mengantuk orang lama gitu. Bubuh si kena kiri, kona-kona apa semua, tengok ada satu pondok, kita pun keluar duk pitak kepala di pondok tu. Jaga-jaga tuan-tuan, tengok kereta kita, tak tahu pergi mana. Kacau. Duk kereta aku tang mana ni, pegang-pegang, kunci kereta tu ada. Lepas tu duk tanya pula kawan nak sebelah dia, ada nampak tak kereta dia? Dah, saya main tadi pun memang tak ada apa tau ni, dia main berlepas pada kita. Lagi kacau kita ni. Nak lari pitang mana ni? Tapi ada jumpa satu polis bantuan kot tu, duduk berlegak kot tu, dia pun bertanya, cik ada nampak tak saya main dengan kereta apa semua? Dia kata main dengan kereta. Dia tanya kita pula main dengan kereta ke tak? Ni lagi kawat ni. Sakit kepala tuan-tuan. Nak telefon apa semua telefon duduk dalam kereta.
Nak balik apa semua ni, nak tahan apa bas ke apa ke, kopek duit semua duk lah kereta, pakat pun duk lah kereta, duk percaya ke kunci tu ya. Putih asa. Kawan ni pun jadi macam tu. Fatalabaha hatta adrakahu al-atash. Dia mangkit, dia tengok kuda dia hak bawa kelengkapan ni tak ada. Dia pun cari kuda dia ni, cari sampailah al-atash. Dia dahaga yang amat sangat. Ya tuan-tuan, di tengah padang pasir. Dia pi kok no pun tak kena, pi kok ni pun tak kena, duk tengok mana dia tapak kaki unta, tapak kaki kuda ni tak nampak. Dia pi kok no tak jumpa, pi kok ni tak. Ya kawan seorang-seorang duk di padang pasir, tuan-tuan sekalian. Nak tanya siapa? Summa qala arji' ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta al-maut. Bebai tu ya. Tak apa, tak jumpa tak. Lah ni pun nak patah balik tempat aku lena tadi ni, dia kata. Nak makan apa pun tak boleh. Jadi aku nak lena tahun tu, kalau boleh aku nak lena sampai mati. Bebai tu. Maknanya tak mau buat apa dah, biar. Jumpa ke tak jumpa ke, aku pun duk tani ni, duk nampak dah sikit hari, badan main lemah, makanan apa semua tak ada ni. Duk nampak ni nak mati lah. Tak apalah, biarlah aku tidur tani, biar sampai mati. Dia kata begitu. Baik. Dia pun balik ke tempat tadi ni, fanama, tidur pula. Memang kaki tidur lah kawan dia pun. Tidur. Bila dia tidur, fawadda'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut. Dia ni kira tak tangan tu bukan bismikallahumma ahya wa amut, bukan dia minta doa tu. Dia kata, ya Allah, aku serah diri, aku nak mati. Tidur tu niat nak mati. Kita ni tidur ni kira nak bangkit lagi tak gini baca doa tu kan. Dia tidur tu niat nak mati. Tidur dia. Fastaiqaz, tiba-tiba dalam nak tidur sampai mati ni lama mana lagi Tuhan kata tak mati ya. Sambil duk tak lena apa semua ni, terjaga pula. Bila terjaga, fastaiqaz wa indahu rahilatuh. Dia mangkit kali kanan, rupanya kuda dia lagu duk renyih kat dia. Renyih tu saja lah tambah. Maknanya apa? Tanpa dalam keadaan tak sedar dia tu, kuda dia tu main balik. Tadi ni tak tahulah kuda dia pergi mana. Dia cari pergi tak jumpa apa semua. Dia pun dah putih asa. Dia pun tak kepala lena balik. Lepas tu jaga-jaga duk tengok, kuda. Ada kuda dia tu. Wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuh. Dia pun mangkit dengan seronok dia pergi peluk kuda lah apa semua. Dia tengok barang dia dengan ayak dia, dengan makanan dia, dengan kelengkapan apa semua. Cukup lega. Maknanya kuda dia tidak dirompak. Cuma kuda dia tak tahu pergi lari pergi tak mana. Seronok lah tuan-tuan. Seronok. Kita pun lagu tu lah. Cerita kawan RNR tadi ni, bila dah tanya apa semua tak tahu, dia pun nak pukul kaki nak balik main dulu pasal jauh juga. Dia tak apa, dia tak lena. Dia pun kaki lena ya. Lena dia RNR. Jaga-jaga. Kereta duk ada depan. Lagu duk main lampu. Tak tahulah lampu siapa main. Allah, lari pi peluk kereta tuan-tuan sekalian. Ya Allah, jumpa balik kereta aku ni. Kereta ni aku beli dengan dia. Dia main macam-macam. Dia seronok lah tuan-tuan sekalian. Kata Nabi SAW, fallahi, demi Allah, asyaddu farahan bi taubatil abdil mu'min min hadha birahilatihi wa zadih. Tuhan lagi seronok daripada kawan hak jumpa barang hak hilang tadi ni. Seronok macam mana? Seronok kalau kita kembali kepada Allah. Kalau kita bertaubat kepada Allah, Tuhan lagi seronok. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan duk main semayang di masjid ni. Main semayang di masjid ni dalam keadaan kita tak buat salah apa pun, tapi kita menyahut seruan yang Allah Ta'ala duk panggil kita. Hayya ala salah, hayya ala salah. Tuan-tuan main ke masjid. Kalau orang hak salah tadi pun, dia kembali kepada Allah, dia buat salah kepada Allah, dia kembali kepada Allah, tu pun Tuhan seronok dengan dia. Apatah lagi kita yang tak ada salah ni, tiba-tiba kita menghadap Allah Ta'ala. Tidakkah Tuhan lagi seronok daripada kawan nak buat salah tadi ni yang menghadap dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan daripada hadis yang pertama ni nak abang-abang kat kita, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Bila buat satu-satu kesalahan,
kita tahu Allah Ta'ala ni masih lagi membuka pintu taubat kepada kita. Sebuah hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata dia, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun min as-sabyi tabtaghi idza wajadat sabiyan fi as-sabyi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha fi an-nar qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatraha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بوالدها أو كما قال hadis sahih rawahu Muslim. Rahmatnya Tuhan dekat kita, sayangnya Tuhan kepada hamba-hamba dia, seperti mana yang telah disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, Nabi SAW, satu hari kami balik daripada peperangan. Dalam ni tak cerita perang apa. Kami balik daripada perang tu, dan dalam peperangan itu bisabyin, kami dapat beberapa tawanan. Yang tawanan tu antara dia ada satu perempuan. Ramai kami bawa balik. Bila dah perang apa semua, tawan tentera musuh, lepas tu ambil semua ni. Mana ada tentera-tentera yang hidup kami tawan mereka, lepas tu ada perempuan-perempuan kami ambil, ada budak-budak kami ambil untuk nak bagi keselamatan, bukan nak bunuh lah, ambil. Dalam ramai-ramai itu faida imra'atun minas sabi, dalam salah seorang daripada tawanan tu ada satu perempuan yang ketika mana kami bawa balik mai ni, dia ni duk gelisah, duk kiri kanan, duk tengok ni. Idza wajadat sabiyan fi sabi akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Macam dia cari seseorang. Dalam ramai-ramai tawanan ni ada satu perempuan yang dia ni sak dia pergi ke depan, sak dia pergi ke belakang, sak dia pergi panggil kawan tu, sak dia pergi sembang dengan kawan ni. Maka Umar Al-Khattab dan juga Nabi SAW tengok benda ni. Bila tengok benda ni, dia pergi tanya perempuan tu, apa pasal ni? Hang pasal apa? Hang duk cari siapa? Rupa-rupanya perempuan ni ketika mana ditawan tadi ni, dia terlepas anak dia kecil. Dalam ramai-ramai tu, rupa-rupanya ada salah seorang daripada mereka yang bawa anak dia ni. Idza wajadat, tiba-tiba dia pun, kawan tu panggil, hang cari budak ni ke? Dia nampak budak tu, dia nampak anak dia tu, dia terus lari pergi kepada anak dia. Akhadhathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Dia terus pergi peluk anak tu, dia pergi cium anak tu, dan dia menyusukan anak tu. Rupanya budak ni masih lagi menyusu. Ni, tuan-tuan sekalian, jiwa seorang ibu ni. Baru ni dipantang dalam TikTok ke apa ke. Dia bawa anak pergi shopping kompleks atau mana, atau anak dia pun tak tahu pergi ke mana, dia pun tak tahu pergi ke mana. Lepas tu ada satu orang yang dia ni pegang anak tu duk teriak, dia kata, jom kita pergi cari mak. Cari satu shopping kompleks, tiba-tiba jumpa mak, tuan-tuan sekalian. Mak dia pun lari peluk ni kira yang mata turun lah. Mak ni pun hati pun dah tak tahu dah anak aku pergi ke mana, naik turun lift apa semua, duk cari anak tak berjumpa. Tiba-tiba ada satu orang sudah pulangkan anak kepada dia. Dia pun tak cakap banyak, peluk tu kira peluk air mata. Tu tuan-tuan sekalian, sama macam kes yang berlaku pada zaman Nabi ni. Dia duk cari anak dia, dia kata anak aku mati ke, ataupun anak aku terlepas tadi di tempat perang tadi ke, ataupun siapa ambil anak aku ke. Dia duk cari, tiba-tiba orang kata, ni ke anak? Dia tak cakap banyak, dia lari pergi ke anak dia, dia peluk anak dia, dia cium anak dia, dan dia bagi susu kepada anak dia, pasal dia tahu anak dia tu lapar. Benda ni dilihat oleh Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat lain, termasuklah Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis ni. Apa
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, atarawna hadhihi almar'ah tarihatan waladaha finnar. Nabi kata, apa nampak tak perempuan tu? Nampak? Dia kata, agak-agak perempuan tu dia sanggup dah ambil anak tu pergi lempak masuk dalam api. Oh, Nabi tanya soalan tu. Agak-agak hampa ni, perempuan ni dia sanggup dah tarihah, dia ambil anak tu, dia pukul ke, dia bunuh ke, ataupun dia lempak dalam api. Sanggup tak? Sanggup tak? Pada pandangan hampa dia sanggup ke tak? Walaupun wahya taqdiru ala alla tarihah, walaupun dia boleh buat benda tu, anak dia. Dia nak bunuh ke, dia nak lempak dengan api ke, itu anak dia. Agak-agak hampa, dia sanggup tak sanggup? Sahabat Nabi pakat duk kata apa? La wallahi, tobat tak sanggup ya Allah. Pasal apa? Dia cukup sayang betul kat anak tu. Tengok macam mana risau dan bimbangnya ketika mana dia duk cari anak dia pun kita tahu. Kalau dapat, dia akan jaga sehabis-habis nyawa. Dia akan jaga betul-betul anak dia. Mesti dia tak sanggup nak lempak anak dia masuk api neraka. Pasal apa? Pasal sayangnya dia, pasal kasihnya dia kepada anak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalidiha. Hamba nak tahu dah, Tuhan dia lagi sayang kepada hamba, kepada hamba-hamba dia lebih daripada perempuan tu sayang kepada anak dia. Oh, tuan-tuan, habis. Nak kata apa lagi kita ni? Tak ada alasan untuk kita tak semayang, tak ada alasan untuk kita ingkar kepada apa yang Tuhan suruh, tak ada alasan untuk kita nak tolak Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada alasan. Tak ada alasan kita nak kata kami ni berat nak buat amal ibadat, tak ada alasan kami nak buat benda haram, tak ada alasan untuk kita nak buat benda yang Tuhan tak suka. Pasal apa? Pasal Tuhan sayang lebih pada mak kita sayang kepada kita. Kalau mak kita pun daripada kecil dia bela sampai kita besar. Apa yang jadi dekat kita, air mata dia nanti keluar. Kita sakit, mak kita tu sanggup berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagilah sakit dia ni mai kepada aku. Sayangnya mak kepada kita. Allah Ta'ala lagi sayang daripada mak kita sayang kepada kita. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu hadda fa aqimhu alayya, qala wa hadaratis salah, fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك، أو كما قال. Hadis sahih, rawahu Muslim. Satu hari, kata Anas bin Malik, main satu orang laki-laki di hadapan Nabi SAW. Dia ni sudah bersalah pasal dia buat satu benda yang tak elok, satu benda dosa. Tuan-tuan, buat benda dosa ni lama-lama dia gelisah hati sebenarnya. Duk balas duit masjid selalu, contoh lagu tu lah kan, tabung masjid ke, duk tengok orang tak ada, lagu duk pergi pancing pula dalam tu. Dia bubuh tali tangsi, dia bubuh singgam. Ini bukan ajak tuan-tuan buat ni. Dia lempak-lempak masuk, sekali dia tarik keluar anak ruan tuan-tuan sekalian kan, dengan 50 nanti lekat di singgam tu, dengan macam-macam tarik, sedih bolang pergi. Sampai bila tuan-tuan sekalian? Duit tu pun dia beli kereta, beli motor lah apa semua. Sampai bila dia main satu hari, dia main gelisah, ya ish, karut aku dia kata ni, karut dia kata. Dia pun nanti akan pergi carilah mana-mana jawatan kuasa masjid yang dia rasa dia tu rapid dengan jawatan kuasa masjid, dia pergi habaq. Dia tanpa duk kira duit masjid macam mana. Kami duk kira tiap-tiap, itulah tiap-tiap bulan selalunya dapat 15,000. Tapi dalam 6 bulan ni dia duk pergi dalam 7,000, tak tahu 4,000 lagi sebahagian ni kami tak tahu pai ke mana ni. Jadi kami pun jadi rapelah juga, pakai duk tuduh sama-sama jawatan kuasa. Pula dah jawatan kuasa bergaduh, orang lain curi jawatan kuasa kena.
Dia ni yang ambil tabung. Dia ni memang tugas dia ambil tabung. Tentang saya cerita ni, ada kes ni nak? Tak ada nak. Saya lagu duk telefon pula lagi sebab saya kenal lagu tu. Saya pergi satu masjid duk cerita bab lagu ni lah. Habis-habis tu ni, ustaz, siapa duk abang kat ustaz ni, apa jadi kat masjid kami? Ujung saya tak abang ada. Saya ni Tok Wali. Saya tak kata lagu tu lah. Geramnya apa saya. Dia boleh duk torture macam tu. Ni tak ada siapa abang apa pun. Kalau tak edit tak saja buat contoh. Saja buat contoh. Kan? Kawan ni dia memang tukang duk ambil tabung. Apa semua hari Jumaat dia nanti boboh tabung. Habis-habis tu dia pun nanti kutip lah tabung. Bila kutip tabung apa semua, dia pergi letak lah nah. Ni ada tukang kira-kira punya duk ada lah tu 5 orang 6 orang, dia letak-letak apa kira lah. Orang sudah ada usaha dia pelik. Kan? Duk kira tabung ada 15, betul tak? Semua duit kah? Okey. Perasan dia ni lah ni. Duk songlak dia kata. Kan? Duk songlak kan. Dia ambil dalam RM50 kah? Dia ambil dalam RM100 kah? Tak sikitkan duit kita. Ada lebih juga tu. Kan? Macam-macam lah, macam-macam. Lepas tu kawan ni pula duk tuduh, kawan ni dia kata dalam 5 orang tu aku tengok dia ni kira leh sekali. Pula dia jadi tu. Kan? Lepas tu duit dia ni dia bagi kat kawan ni pula, dia macam-macam. Dia nak jadi fitnah tuan-tuan sekalian. Padahal kawan hak tadi buh singgam tadi ni, abang singgam ni. Dia pula. Kan? Baik tuan-tuan sekalian. Jadi dia sudah pergi cerita dekat jawatankuasa, dia kata saya ni sebenarnya saya ada ambil duit. Dia main bersalah tuan-tuan sekalian. Memang dia sifat dosa dia macam tu. Sampai bila nak bergelumar dengan dosa dia dengan hati tak tenteram. Kadang-kadang dia main benda macam tu. Maka kawan ni pun sama. Bila dia duk buat dosa apa semua, dia ni berasa tak tenteram, tak ada siapa yang dia nak jumpa, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata apa kepada Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, asabtu hadda. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah buat satu benda yang Tuhan tak suka. Saya dah buat dosa. Fa'aqimhu alayya. Maka Anas bin Malik kata apa? Kawan ni dia minta Nabi SAW, aqimhu alayya, tolong Zat, hukum saya Zat dengan hukuman Islam, dengan apa yang saya buat ni. Kita tengok macam mana respon Nabi SAW. Wa hadaratis salatu fa shalla ma'a Rasulillah SAW. Nabi dengar. Waktu Nabi dengar tu, tiba-tiba masuk waktu semayang. Nabi kita ambil yang semayang, mari kita semayang sekali. Tu Nabi tu. Nabi tak tekan tanya dia. Nabi kata dosa apa? Tak tekan apa tu. Kacau ni, benda apa hang buat ni? Dah. Nabi tak bagi dia tu lagi serabut. Dia mai tu memang dah serabut dah. Kalau Nabi pun buat serabut lagu tu, dia lagi serabut. Sepatutnya tuan-tuan, lagu tu bila orang mai duduk dalam keadaan serabut, duduk mai minta tolong sahabat kat saya ni, saya dah buat silap apa semua, kita pula duduk jadi kelang kabut. Silap apa? Kita pula jadi lagu tu. Dia pun jadi nak takut. Tuan-tuan nampak tak yang kata Nabi macam mana dia orang kata apa, dia troubleshoot benda ni. Masuk dia tetap apa? Pergi ambil yang semayang, semayang sekali. Falamma qadha salat, kawan ni pun semayang tuan-tuan sekalian, kira 2 petang badan ni. Lagi tak selesai, Nabi pun lagi tak apa keputusan. Tiba-tiba bila habis semayang, dia tanya Nabi SAW sekali lagi. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, inni asabtu hadda fa'aqim fiyya kitab Allah. Dia kata, Rasulullah, saya buat salah. Saya dah buat dosa ni. Hukumlah saya dengan hukuman yang ada dalam Al-Quran. Dia kata, hukumlah saya. Dia duk minta hukum dekat Nabi. Qal, apa kata Nabi SAW? Hadarta salata ma'ana. Tadi hang semayang kami kan? Nabi kata. Dia kata, ya. Qal, maka Nabi kata apa? Qad ghufira lak. Kalau dah semayang, Allah Ta'ala itu telah mengampunkan dosa-dosa. Maknanya apa? Semayang ni antara salah satu jalan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kalau betul-betul ikhlas, kita salat, betul-betul kita serah diri kepada Allah, dengan semayang ni dia boleh menggugurkan segala dosa-dosa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada 3 hadis yang kita baca apa? Semua manusia pasti akan buat salah. Tak ada siapa pun yang terlepas daripada buat salah. Dan orang yang baik, orang yang bagus ni siapa dia? Adalah orang yang mengakui akan kesalahan dia. Dia tahu benda tu salah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi karut ni dia tak tahu kata benda tu salah, satu. Yang kedua, dia tahu kata benda tu salah tapi dia tak mengaku kata dia buat salah. Itu karut.
Dan yang kedua, kasih sayang Allah pada hamba dia melebihi murkanya kepada hambanya. Maka kita pun tuan-tuan sekalian, kenalah bersikap seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba dia. Macam itulah kita mendahulukan kasih sayang. Dahulukan kasih sayang, walaupun kita tahu dia ataupun siapa-siapa yang kita tahu kesalahan dia tu melakukan kesalahan, tapi oleh kerana kita sayang kepada dia, kita nasihat dia elok-elok. Tak boleh pun kurang-kurang kita berdoa supaya dia menemui jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang ketiga, sesungguhnya amal kebajikan dapat menghapuskan kesalahan dan dapat menghapuskan dosa. Dan buatlah banyak benda baik, apatah lagi solat ni. Jaga elok semayang kita. Dengan semayang ni akan menggugurkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita.